Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada juri penilai yang bijaksana dan segak-segak bagi menilai pemilihan kajian tindakan terbaik peringkat daerah Johor Bahru bagi kategori sekolah menengah. Nama diberi Muhammad Izham bin Nur Zaimi berasal dari Kota Baru Kelantan, menetap dan bertugas di SMK Medini Iskandar Puteri. Saya guru akademik biasa bagi subjek geografi dan juga pendidikan seni visual. Baik, di sini saya kongsikan tajuk kajian tindakan yang saya telah jalankan pada tempoh hari, iaitu penggunaan kaedah aplikasi pembelajaran didik hibur digital Kahoot dalam bilik darjah bagi PDP subjek geografi tingkatan 1 bab 4, iaitu lakaran peta Malaysia. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin jelaskan dahulu kenapa pentingnya KPM telah menetapkan setiap guru perlu menjalankan kajian tindakan. Kajian tindakan bagi saya merupakan salah satu cara atau intervensi guru untuk menambah baik atau mempelbagaikan kaedah atau teknik dalam pengajaran atau penyampaian mereka kepada anak murid supaya dapat mengembangkan potensi murid secara individu, secara keseluruhan. Kajian tindakan ini juga dapat mengubah teknik kita supaya penyampaian kita lebih sampai kepada murid berdasarkan kepelbagaian tahap potensi murid. Iaitu kita tahu sekarang ada 3 tahap. Yang pertama cemerlang, yang kedua sederhana dan yang ketiga lemah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperincikan lagi apakah kajian tindakan yang saya telah jalankan. Yang pertama, saya dapati kelas saya tiada interaksi, atau bahasa mudah dia tiada komunikasi dua hala ataupun tiada respon semasa saya mengajar dengan anak-anak murid saya. So, saya rasa ini merupakan salah satu kesalahan, mungkin kesalahan saya maupun kesalahan orang lain. Kita tidak tahu benda tu, tapi saya rasa mungkin penyampaian saya atau teknik penyampaian saya kurang berkesan kerana mereka tidak memberi respon semasa belajar. Hanya komunikasi satu sahaja saja. Saya saja yang bercakap. Diorang tidak membalas. Ragu-ragu untuk menyuarakan pendapat mereka. Mudahnya di sini ialah mereka tidak faham apa yang kami sampaikan, guru-guru ini sampaikan. Mereka hanya menunggu untuk menunggu jawapan saja, menunggu untuk disuap saja. Kita sepatutnya guru sebagai pembimbing, bukan sebagai penyuap kan. Jadi oleh itu mereka hanya menunggu saja apa yang kami akan sampaikan kepada mereka. Maknanya pembelajaran abad ke-21 itu tidak diterapkan kalau guna teknik yang biasa. Dan yang ketiga, yang paling jelas sekali, ialah pendekatan yang digunakan tidak sesuai untuk tahap kebolehan murid. Mungkin pada masa kini guru-guru menggunakan satu teknik saja untuk menyampaikan penyampaian, tidak mempelbagaikan. Oleh itu murid-murid yang cemerlang tak apalah, mereka boleh memahaminya. Tapi kalau murid-murid yang sederhana dan lemah mungkin tidak dapat join ataupun dapat menyertai kelas itu secara keseluruhannya. Oleh itu kajian tindakan ini penting untuk membolehkan kesemua jenis level murid dapat belajar sama rata. Oleh itu, setelah menjalankan kajian tindakan saya dalam kelas ini, kelas 1 Munsyi Abdullah ini, proses pertama saya pilih ialah pemerhatian. Hal ini dapat ditunjukkan melalui hanya segelintir murid yang menghantar latihan yang telah diberikan dengan lengkap. Maknanya murid-murid yang faham sajalah yang menghantar latihan. Saya boleh kategorikan sebagai murid yang cemerlang. Tapi bagi murid yang sederhana dan lemah, tidak menghantar latihan. Dan ada yang menghantar tapi tidak lengkap. Ada yang tidak lengkap tetapi tidak sempurna. Itu merupakan satu kesalahan mungkin dari pihak saya. Sebab penyampaian tidak berkesan. Yang kedua ialah murid kerap lupa kaedah untuk menjawab soalan latihan yang ditugaskan walaupun berulang kali diterangkan oleh guru. Ini bukan saja untuk bab 4, bab 4 lakaran peta Malaysia ni. Mungkin juga untuk bab-bab yang lain. Oleh itu, saya rasa pihak guru perlu mencari satu inisiatif untuk mengubah benda ini supaya pembelajaran lebih berkesan seperti apa yang dimahukan oleh KPM, yang mahukan guru ni sebagai pembimbing, guru ni sebagai moderator, guru ni sebagai facilitator untuk membawa murid-murid memahami dengan kukuh apa yang difaham, apa yang dijalankan sepanjang PDPC. Setelah saya menjalankan PDPC secara biasa, secara normal yang saya biasa lakukan, saya pun bagi satu set soalan tanpa menilai tahap kebolehan murid, saya agihkan kepada mereka. Saya agihkan, mereka menjawab, ada yang hantar, ada yang tak hantar, ada yang lengkap dan ada yang tak lengkap. Oleh itu saya rasa melalui itu je saya dah menjadikan satu bukti untuk menjalankan kajian tindakan saya ini.
Objektif saya ialah murid dapat menjawab soalan latihan lakaran peta Malaysia. Itu objektif saya. Saya mendapatkan data dengan menggunakan kaedah pemerhatian melalui menyemak hasil latihan yang dijawab oleh murid. Hasil saya makan pra-ujian iaitu ujian yang pertama sebelum menjalankan kajian tindakan ini. Analisis data yang akan saya gunakan untuk menentukan keberhasilan kaedah yang digunakan melalui kemampuan murid untuk menjawab dan memahami bab lakaran peta Malaysia dengan tepat dan betul. Jadi inilah objektif kajian yang saya perlu capai untuk kajian tindakan. Aplikasi ini sangat mudah sebenarnya Tuan untuk dijalankan di mana kita hanya memerlukan tiga BBM utama iaitu yang pertama projektor, yang kedua peranti seperti laptop ataupun handphone dan yang ketiga capaian internet yang baik. Anda boleh sahaja buka aplikasi digital Kahoot ini secara percuma dalam talian. Anda boleh gunakan soalan-soalan yang dah sedia ada. Malahan boleh juga untuk membuat soalan kita sendiri dan menggunakan aplikasi Kahoot untuk digunakan dengan murid dalam kelas. Okey, aktiviti 1 saya memperkenalkan kaedah aplikasi pembelajaran didik hibur digital Kahoot dalam bilik darjah bagi menarik minat dan perhatian pelajar kepada PDP. Aplikasi pembelajaran didik hibur digital Kahoot yang dipancar menggunakan projektor dalam kelas ialah satu aplikasi dalam talian yang sangat menarik dan mampu menarik perhatian semua murid untuk turut serta. Saya boleh cakap apa? Aplikasi Kahoot ni sangat-sangat menarik di mana dia ada sound, suara yang sangat menarik, dapat menarik perhatian murid. Tema yang sangat-sangat cantik, berwarna-warni, akan dapat menarik semua jenis minat. Saya akui itu. Dan aktiviti kedua saya akan terangkan melalui aplikasi Kahoot seperti berikut, iaitu langkah pertama, paparkan latihan melalui aplikasi Kahoot yang ditayangkan menggunakan projektor. So, semua murid saya letakkan dalam kumpulan, saya pasang projektor dan saya tayangkan di hadapan. Jadi langkah kedua, murid berada dalam kumpulan masing-masing. Tapi saya agihkan kumpulan mengikut tahap kebolehan mereka supaya benda ni tak jadi bosan lah. Tetapi aplikasi Kahoot ini sangat membantu di mana kita boleh lihat di sini. Okey, langkah keempat saya ialah murid akan menjawab semua soalan dan markah akan ditunjukkan setelah soalan berakhir. Namun melalui aplikasi ini, pelajar dapat mencuba sekali lagi untuk menjawab soalan yang salah sehingga kesemua soalan mendapat jawapan yang betul. Hal ini secara tidak langsung dapat mengukuhkan kefahaman serta menarik minat pelajar menguasai topik. Apa yang saya boleh jelaskan di sini ialah aplikasi ini kita boleh repeat, kita boleh ulang balik. Kita boleh ulang, benda ni menarik. Pelajar semua akan tertarik dengan benda ni. Secara tidak langsung dia akan menarik perhatian murid untuk menyertai PDPC kita. Sebelum ini saya gunakan teknik pembelajaran yang biasa tapi mereka tidak begitu menyertai kelas saya. Ada yang kadang-kadang tertidur, ada yang berbual. Tapi bila saya guna aplikasi Kahoot ini, semua peserta atau semua pelajar menyertai dengan baik. Saya akui, saya perasan semua pelajar tak kira lemah, sederhana atau cemerlang, semua menyertai pembelajaran dengan baik. Iaitu saya pun menjalankan proses kedua bagi kajian tindakan saya iaitu proses refleksi. So, saya buat penilaian melalui set soalan yang saya berikan. Saya berikan set soalan kepada mereka, set soalan yang sama dengan soalan pra-ujian saya. So saya telah menjalankan ujian setelah menjalankan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Kahoot ini, saya telah memberikan set soalan yang sama kepada pelajar-pelajar saya dan hasilnya sangat memuaskan di mana saya mendapati banyak pelajar yang telah memahami set soalan, memahami cara menjawab, memahami apa yang saya ingin capai melalui itu. Jadi akhir sekali, berdasarkan ujian selepas intervensi, saya dapati berlaku perbezaan dalam pemahaman mereka, itu peningkatan markah dengan menggunakan soalan yang sama. Walaupun soalan yang sama digunakan, tapi markah dapat meningkat. Saya rasa saya akui aplikasi ini sangat membantu dalam PDPC. Baiklah, setelah itu refleksi yang saya terima ialah berdasarkan pemerhatian dan semak latihan yang diberikan. Pada awalnya 10 orang pelajar tidak dapat menjawab soalan dengan baik latihan lakaran peta Malaysia ini. Malah pelajar menyatakan kepada saya bahawa mereka tidak suka tajuk ini. Selepas saya telah memperbaiki kaedah penyampaian saya dengan menggunakan aplikasi Kahoot sebagai kaedah pembelajaran digital, saya dapati tahap kefahaman pelajar mengenai subtopik ini semakin bertambah baik. Ini terbukti melalui pembetulan yang telah pelajar buat pada latihan yang sama dan topik lakaran peta Malaysia. Oleh itu sahaja kajian tindakan yang saya buat pada tempoh hari. Sekian, terima kasih.